اللهم رب هذه الصلاة القائمة محمد وسلم وبعث مقام محمود الذي الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الأحبة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan taufik, hidayah, dengan izin dan kurnia daripada Allah, kita boleh menunaikan satu lagi kefarduan kepada Allah, salat Jumaat. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala meletakkan suatu ayat khusus di dalam Al-Quran dan surah khusus berkenaan dengan salat Jumaat, iaitu dalam surah Jumaat terdapat ayat yang mewajibkan kepada kita salat Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum. Kalau kita berfikir sejenak, ada apa dengan solat Jumaat ini? Ada kelebihan apa dengan solat Jumaat ini sehingga diturunkan suatu ayat yang khusus menyuruh pada hari Jumaat, pada waktu Zuhur, kaum muslimin tidak perlu menunaikan solat Zuhur 4 rakaat, tetapi cukuplah salat 2 rakaat yang bernama salat Jumaat dan diselangi dengan 2 khutbah sebelumnya. Kalau kita fikirkan, apakah hikmahnya? Kenapa? Tidakkah salat ini sama macam salat-salat pada hari yang lain? Daripada Isnin, hari Ahad sampai ke hari Khamis kita sembahyang biasa saja. Kita masuk masjid, kita keluar masjid, kita dengar azan, ada iqamah, ada azan, ada iqamah, ada jemaah, ada makmum, ada imam. Bahkan itu kita buat sehari semalam 5 kali, 5 waktu. Daripada subuh lagi. Tetapi dalam seminggu itu, Tuhan menghendaki susunan yang lain kepada orang beriman. Apabila sampai pada hari Jumaat, Tuhan mengubah syariat dia. Solat Jumaat
2 rakaat pada waktu yang sama berjemaah, tetapi diawali dengan khutbah. Mesti ada sesuatu dalam solat Jumaat ini. Tuhan menyatakan idza nudiya lis-salah, apabila kamu mendengar azan seruan pada hari Jumaat. Bila kamu mendengar seruan azan pada hari Jumaat, idza nudiya lis-salah yaumil jum'ah fas'au, hendaklah kamu bergegas pergi. Perkataan solat Jumaat digunakan fas'au ila zikrillah, pergilah kamu untuk mengingati Allah. Wazarul bai', dan tinggalkan urusan kamu. Bai' bermakna small business. Kalau tijarah bermakna big business. Sekecil-kecil apapun pekerjaan kamu, tinggalkan. Kerana yang besar tentu mesti meninggalkan, apatah lagi yang kecil. Pada perkataan fas'au ila zikrillahi wa dharul bai', fas'au ila zikrillah, fas'au ila salatil jum'ah, tapi dibaca dengan fas'au ila zikrillah. Apabila kamu diseru pada hari Jumaat, pergilah kamu untuk mengingati Allah. Tidakkah hari lain kita juga mengingati Allah? Nah ikhwan, inilah suatu perkara yang besar yang ada pada hari Jumaat. Allah menghendaki kepada hamba-Nya yang beriman pada hari ini diperingatkan tentang kebesarannya, keagungannya, betapa dia adalah Khalik dan Malik. Supaya pengisian pada hari Jumaat itu pengisian zikrillah. Jemaah diingatkan kepada Allah. Wazarul bai', tinggalkan urusan kamu. Zalikum khairul lakum, Allah kata itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwa infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ini satu kejadian yang berlaku di zaman Nabi, iaitu ketika Nabi menyampaikan khutbah, jemaah yang ramai mereka melihat di luar sana ada jual beli, ada orang berdagang. Wa tarakuka qa'ima, jemaah itu bila melihat ada orang dagang datang menjual barang-barang, mereka keluar daripada masjid. Wa tarakuka qa'ima, meninggalkan Muhammad seorang diri sedang berkhutbah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi kamu, kerana Allah Ta'ala itu huwa khairur raziqin, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita datang solat Jumaat, kita hentikan sebahagian daripada aktiviti kita, pekerjaan kita, perniagaan kita, jangan bimbang, Tuhan akan mengganti. Kenapa Tuhan minta kita hentikan kesemua itu? Kerana Tuhan nak kepada peringatan kepada Allah, mengingatkan ummah. Kita baca surah Fatihah setiap kali salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, dia adalah Rabb Al-Alamin. Kita tahu menyebut di dalam bahasa Arab dan kita juga tahu makna di dalam bahasa kita. Tetapi mungkin terkadang-kadang kita terlalai apakah makna Rabb Al-Alamin. Diminta diperingatkan. 6 hari kita salat, Isnin sampai Khamis kita salat. Datang hari Jumaat, 1 hari, diperingatkan kita tentang makna Rabb. Fas'au ila zikrillah, bergegaslah kamu untuk mengingati Allah. Apa yang ada di sini mengingati Allah, khatib diamanahkan supaya menyampaikan kepada jemaah supaya mengingati Allah.
kita ada bisnes, kita ada pentadbiran, kita ada urusan, kita ada keluarga, kita ada rumah tangga. Kesemua itu urusan kita dan milik kita. Tetapi terkadang-kadang kita alpa campur tangan Tuhan dalam urusan kita. Terkadang-kadang kita terlalai bidang kuasa Tuhan boleh merubah urusan kita, menahan urusan kita dan memudahkan urusan kita. Pada hari Jumaat, khatib tidak perlu membaca puisi ataupun sajak di atas mimbar ataupun membaca sebahagian teks khutbah yang tidak ada, kadang-kadang tidak ada makna pada jemaah yang dengar. Tetapi mesti mengingatkan jemaah tentang zikrillah, ingat kepada Allah. Betapa Allah Ta'ala itu yang akan kita baca dalam surah Fatihah nanti, Rabb al-Alamin. Di dalam mu'jam, di dalam kamus dijelaskan apa makna Rabb. Rabb bermakna rububiyah, kemampuan Tuhan dalam berbuat. Rabb bermakna Khaliq. Rabb bermakna Malik. Rabb bermakna Sayyid. Rabb bermakna Mudabbir. Dan Rabb bermakna Raziq. 5 perkataan itu dihimpunkan dalam satu kalimah bernama Rabb. Tak disebut Alhamdulillahi Khaliqul Alamin, tapi disebut Rabb, tetapi mengandungi kelima-lima makna. Mengingatkan kita pada hari Jumaat. Jangan lupa ini. Kita mungkin terlupa. Daripada Ahad ke Isnin ke Selasa ke Rabu ke Khamis, datang pada hari Jumaat diingatkan kita tentang urusan kita berkaitan dengan Tuhan. Segala puji bagi Allah. Dia adalah Rabb. Apa makna Rabb? Khaliq, pencipta. Perkataan Khaliq dalam bahasa Arab, bila kita tengok dalam mu'jam, khalaqa bermakna mencipta sesuatu yang tidak ada. Dia adalah pencipta pertama kepada apa yang tidak ada kepada ada. Maka Tuhan menamakan diri dia adalah Khaliq, pencipta. Apa yang kita ada sekarang bermula dengan tidak ada. Kita lahir kita keluar daripada perut ibu kita, kita kosong. Apa sahaja yang ada pada kita dan alam ini, Khaliq, penciptanya ada. Dan pencipta itu, alhamdulillah, dia memiliki segala kepujian. Tidak ada kecacatan dan keaiban. Apa yang sedang berlaku kepada kita sekarang dalam bentuk peribadi ataupun masyarakat, kesemuanya berkaitan dengan penciptaan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak sekadar mencipta kita, bahkan dia Malik. Dia memiliki apa yang dia cipta. Tanpa ciptaan dia boleh melarikan diri daripada dia. Dia Malik. Dia Malik, dia pemilik. Dia Mulk, dia Raja. Dia memiliki barang yang dia cipta. Tidak berhenti sekadar itu. Bahkan dia adalah Al-Mudabbir, pengurus kepada setiap ciptaannya dan milikannya. Dia hanya mengurus dalam keadaan la syarikalah. Dia tidak berkongsi dengan sesiapa. Esa dan Maha Esa dia. Tidak cukup sekadar itu. Dia adalah Sayyid. Dia adalah Tuhan yang menuani segala makhluknya. Dia satu-satunya Tuhan yang memiliki sifat ketuanan. Dan dia Raziq. Dialah satu-satu yang memberi rezeki kepada barang ciptaannya. Ikhwan, sahabat-sahabat yang dimuliakan. Seketika kita hidup, kita berjumpa dengan berbagai-bagai urusan. Ada yang sedih, ada yang gembira. Kadang-kadang sedih boleh membuat orang putus asa. Gembira boleh membuat orang lupa diri. Apabila datang pada hari Jumaat, insan yang bernama Muslim, hamba Allah, diingatkan dia kepada Tuhan. Diingatkan, si kaya kepada Tuhan, si miskin kepada Tuhan, yang sehat, yang sakit, diingatkan kepada Tuhan, yang kosong, yang tidak memiliki apa-apa, si peminta sedekah, orang yang memberi sedekah. Hatta para sultan dan para raja
Mereka hidup di atas permaidani dan tidur di atas permaidani. Diberi kepada mereka kata-kata yang istimewa. Tidak disebut kepada mereka makan dan tidur kerana mungkin itu kalimah yang agak biadab. Disebut mereka beradu, mereka bersantap, mereka bersiram. Disebut kalimah-kalimahnya indah. Namun pada hari Jumaat mereka juga diwajibkan solat Jumaat tanpa kecuali dan diberi peringatan siapa mereka dan siapa Tuhan. Di manakah Tuhan tidak campur tangan urusan kita? Karena itu ikhwan, orang yang tertindas di dalam dunia, apabila diingatkan dia kepada Tuhan, dia mendapat kekuatan. Orang yang sakit, yang andai kata pakar perubatan menyatakan tidak ada harapan, apabila dia dibawa kepada Tuhan, pencipta, pemilik, pemberi rezeki, pengatur hidupnya, maka dia akan mendapat kehidupan. Apabila orang sombong, diingatkan dia kepada Tuhan, maka akan cepatlah sedar diri dia betapa dia adalah makhluk kepada Khalik, yang Tuhan itu Rabb al-Alamin. Dia bukan milik kita seorang, dia memiliki alam, dia menjadikan alam, dia memberi rezeki kepada alam, dia mengurus alam, dia Tuhan kepada alam. Maka akan menyebabkan diri kita tersusun dan hati kita menjadi kukuh. Nah ikhwan, inilah di antara rahsia Allah meminta kepada kita menunaikan solat Jumaat. Dan kenapa para imam mazhab menyatakan kepada kita apabila khatib berkhutbah, khutbah itu mesti didengari. Kenapa kita datang pada hari Jumaat dengan mandi Jumaat, dengan muka yang berseri-seri indah? Kerana nak diingatkan kita kepada perkara yang terlalu penting dalam hidup kita. Dr. Parker begitu pakar dalam perubatan, begitu handal dalam perubatan. Namun, apa yang dia miliki, kelebihan ilmunya, kepandaiannya, kesemuanya daripada Khaliq. Karena itu bila kita sakit, wa iza maritu fahuwa yashfin, adalah benar. Macam mana kita makan ubat? Macam mana kita berusaha? Akhirnya kita menyatakan fahuwa yashfin, fahuwa yashfin. Dia yang menyembuhkan aku, dia Khaliq. Ubat dicipta oleh orang lain, dicipta oleh orang yang bijak pandai. Namun apa yang ada dalam otak seorang doktor pakar, kehebatan dia, knowledge dia, diberi oleh Rabbul Alamin kepada dia. Perkara yang doktor kata tidak ada kemampuan, seorang pakar menyatakan awak akan mati dalam tempoh 3 bulan. Contoh kepada seorang pesakit kanser. Tetapi itu bukan perkataan Rabbul Alamin. Itu kemampuan seorang makhluk yang mendapat ilmu daripada Rabbul Alamin. Maka kita berurusan dengan Tuhan. Bidang kuasa Tuhan terlalu luas dan sangat mampu. Kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Telah hilanglah kemampuan kita dan keupayaan kita, dan kita sekarang nak menyandarkan kepada kemampuan dan kekuatan Tuhan. Tuhan sangat mampu. Kerana itu banyak perkara ajaib yang berlaku dalam dunia berkaitan dengan sakit, bagaimana orang kaya, bagaimana orang bawah naik di atas, bagaimana si miskin menjadi kaya, bagaimana orang yang tak dapat disentuh oleh sesiapa, apabila sampai masa Tuhan ingin merendahkan dia, jatuh dia lebih hina daripada peminta sedekah. Seorang yang berada di atas dengan penuh kekayaan, apabila sampai masa Tuhan menjatuhkan dia, dia pasti akan jatuh. Kerana ini bidang kuasa Rabbul Alamin. Kita diminta rendah hati, tawadhu', sujud kepada Rabbul Alamin. Ikhwan, inilah di antara perkara yang ada pada hari Jumaat, yang khatib diminta menyampaikan kepada umat berkaitan dengan zikrillah. Zikrillah, datanglah mendengar zikir Allah, peringatan dan ingat kepada Allah. Karena itu ikhwan, andai kata dunia menyatakan COVID tidak ada ubat, semakin bertambah. Adakah itu juga kata Khaliq, kata Al-Malik? Kita mengadu kepada pakar ini, kita mengadu kepada pakar ini, kesemuanya memberi kepada kita jalan buntu. Kenapa kita tidak adukan kepada Rabbul Alamin?
yang akan kita ulang sifatnya dalam Fatihah nanti, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka setiap kali kita membaca ayat ini, ingatlah kepada dalam kepala kita, segala puji bagi Tuhan. Dia Khaliq, dia Malik, dia Al-Mudabbir, dia Sayyid, dan dia Raziq. Dia yang bagi rezeki kepada kita, ikhwan. Semoga ini memberi manfaat kepada kita, ikhwan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Sahabat-sahabat yang dihormati dan dirahmati Allah, sebagai akhir pada khutbah yang kedua ini, saya ingin menyampaikan sedikit perkataan yang disebut oleh para ulama kita, dan cubalah kita meneliti adakah perkataan ini memiliki kebenaran ataupun tidak. Itu sahabat-sahabat buat sendiri, fikirlah sendiri. Iaitu berkenaan dengan suatu ayat yang sangat dahsyat dan indah di dalam surah Al-Isra. Sekitar ayat 82 dalam surah Al-Isra. Sangat indah dan sangat dahsyat. Dan ayat itu dipadukan dengan ayat yang ke-27 daripada surah Ar-Ra'd. Sangat dahsyat. Allah menyebut tentang suatu perkara yang Allah turunkan daripada langit ke bumi. Tetapi Allah menggunakan ganti nama Syifa'un, penawar dan ubat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Sangat dahsyat tentang rawatan kehidupan, rawatan tubuh badan, rawatan ruh, akal, emosi, ilusi. Bagaimana kita membentuk molekul, bagaimana kita membentuk elektron dan proton pemikiran yang betul dan menenangkan emosi insan. Wa nunazzilu minal Qur'ani, kami telah menurunkan daripada Al-Quran. Apabila sebut Al-Quran, satu perkara kena tergambar dalam fikiran kita. Apa itu Al-Quran? Kalamullah. Quran adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang ada dalam diri Tuhan, yang Tuhan keluarkan supaya hambanya boleh mendengar kalamnya. Itu Al-Quran. Kalamullah. Kalamullah. Artinya, kami turunkan daripada Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran adalah ganti nama kepada kata-kata kami. Perkataan kami. Yang di dalamnya, kata Allah, penuh, padat dan syarat dengan syifa'un, penawar dan ubat untuk kamu. Dan rahmat lil mu'minin. Dia akan bermukim di hati orang-orang yang ada iman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tetapi hal ini dikecualikan bagi orang yang zalim. Diturunkan kalam Tuhan dia daripada atas ke bawah, daripada sisi Tuhan ke alam ini, ke Lauh Mahfuz, ke Baitul Izzah, dan turun pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Bermula penurunannya di gua Hira, sampailah berakhir di bumi Madinah.
Ini kalam kami, kata Tuhan. Kalam aku sebagai Khalik dan Malik kamu. Namun kalam ini tidak ada manfaat sedikit pun kepada orang zalim hatinya. Melainkan dia akan menempah kerugian. Ikhwan, para ulama kata ada 4 perkara ini confirm dia adalah penawar dan ubat. Atas kita lah menguji sejauh mana dia ubat. Kita boleh baca suatu buku yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang bernama Ada' wa Dawa, iaitu ubat dan penawar. Sangat menarik. Yang pertama, ubat bagi manusia merawat minda hati supaya betul langkahnya dan betul pemikirannya adalah Al-Quran, kalam Allah. Mesti dipelajari, mesti diboleh baca, mesti boleh kita baca, kita hafal, kerana kita akan pakai dalam solat siang dan malam. Kita nak berbicara dengan Tuhan. Tidak ada orang yang baca Al-Quran yang dia tidak mendapat ketenangan dalam hidup. Yang kedua, Al-Azkar. Segala zikir-zikir yang ada, sama ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah, yang berkaitan dengan pagi atau petang, ataupun yang tidak ada kaitan dengan masa, kesemuanya Al-Azkar. Al-Azkar bermakna zikir-zikir. Dia adalah ubat untuk kita. Yang ketiganya adalah doa. Lagi sangat dahsyat, ikhwan. Cubalah kita mengambil sedikit masa, kita melihat, mengembara di dalam Al-Quran kepada ayat yang berkaitan dengan doa. Nescaya kita akan jatuhkan ayat mata kerana dahsyat bahasa Tuhan berkaitan dengan doa. Dan kisah-kisah orang yang berdoa yang dipaparkan di dalam Al-Quran, orang yang berzikir, orang yang bertasbih, khususnya berkaitan dengan para anbiya dia, para nabi dia. Dia paparkan di dalam Al-Quran apa yang telah dia perbuat kepada kehidupan mereka, sangat luar biasa. Doa, satu ayat yang semua kita tahu, yang sangat miracle. Ud'uni astajib lakum. Kau minta, aku akan bagi. Dan Nabi SAW menyebut bagaimana Tuhan akan bagi dengan 3 cara. Kesemuanya pemberian. Sama ada Tuhan bagi sebiji seperti apa yang kita minta, atau dia tak bagi sebiji yang kita minta. Dia menyelamatkan kita daripada satu merbahaya. Dia lindung kita yang kita patut kena. Kerana doa kita itu, dia selamatkan kita daripada satu benda yang cukup bahaya. Bermakna dia memberi. Atau yang ketiga, dia memberi kepada kita ketenangan setelah berdoa. Dan dia menyimpan semua pemberiannya di akhirat. Satu daripada 3 ini pasti akan berlaku kepada orang yang berdoa. Demi Allah, pasti. Cuba kita renung dalam pemikiran kita. Telahkah kita dapat satu daripada 3 ini setelah sekian lama kita berdoa? Ud'uni astajib lakum. Minta, 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 aku bagi. Satu daripada 3 itu akan berlaku. Cuba kita fikir. Kemungkinan ada benda yang kita minta tak dapat. Tapi berapa banyak perlindungan Tuhan dah bagi kepada kita. Daripada khianat orang jahat mungkin. Daripada kemalangan jalan raya mungkin. Waktu pagi kita dengan motor keluar mencari nafkah untuk anak bini, mereka ada di rumah. Kita bersaing dengan trailer, bersaing dengan lori. 8 tayar, 9 tayar, 10 tayar di jalan. Siapa yang menyelamatkan kita daripada digilis oleh tayar-tayar lori ini? Kalau bukan Rabbul Alamin. Kita boleh balik ke rumah dengan aman dan selamat. Dan kita mendengar berita berapa banyak tragedi kemalangan berlaku di sana yang sangat ngeri. Angin, ribut, taufan, penyakit. Berapa banyak saudara kita yang kena kanser dan tidak ada ubat. Menanti hari seperti mana melihat kain kapan dikoyak untuk diri sendiri. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tidakkah itu dengan berkat doa? Andai kata kita tak dapat satu pun daripada yang kita pohon, kita juga terkena kemalangan-kemalangan yang besar. Ketahuilah, Tuhan menyimpan untuk kita pada hari yang sangat dahsyat. Kemungkinan hari itu kita boleh sampai bila-bila masa dengan kita mati. Ikhwan, yang kelima, yang keempat apa dia? Salat. Salat sangat dahsyat, ikhwan, sangat dahsyat. Sangat dahsyat.
Nanti apabila kami menyampaikan khutbah, kami akan cerita kedahsyatan salat. Sangat dahsyat. Salat adalah ubat. Salat adalah gabungan doa, gabungan baca Quran, gabungan zikir, dihimpun di dalam satu peribadahan yang bernama salat. Di dalam salat berhimpun seluruhnya. Ada tasbih, ada tahmid, ada baca Quran, ada doa. Kerana itu Nabi menyatakan, tenang hati aku dengan salat, tenang hati aku dengan salat. Ikhwan, seberapa banyak masalah kita hadapi, celahkah kita ambil perkara ini menjadi rawatan dalam hidup, termasuk masalah COVID yang sedang kita hadapi. Adakah pemimpin telah celik perkara ini? Adakah para ulama telah menyarankan kepada pemimpin, marilah kita rawat negara ini dengan rawatan daripada Tuhan, daripada Al-Quran. Semoga Allah memberkati kita dunia dan akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة لذكر الله.